Okey tuan, tuan, maaf ya tuan, ada kelas sekejap. Kita bincangkan sikit tentang perkhidmatan etika dan peradaban. Okey tuan, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minta maaf ya tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini pengaruh ICT sangat besar. Maka dalam video kali ini kita akan membincangkan, memberikan gambaran awal kepada tuan-tuan tentang pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Tuan-tuan, video kali ini kita akan mengutarakan tentang apakah objektif bagi bab pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional, serta memberikan kepada tuan-tuan apakah hasil pembelajaran yang seharusnya tuan-tuan dapat selepas tuan-tuan menonton video ini, serta meneliti kandungan yang terdapat dalam buku Penghayatan Etika dan Peradaban terbitan penerbit UM. Tuan-tuan, dari segi objektifnya, selepas tuan-tuan menonton video, membaca buku, tuan-tuan seharusnya memahami bahawa ICT adalah penggerak berfungsi sebagai penggerak kesepaduan nasional di Malaysia, yang mana hasil pembelajaran bab ini adalah tuan-tuan seharusnya mampu untuk menghuraikan hubungan manusia dan teknologi. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dapat membincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Dan yang terakhir, menganalisis isu semasa ICT di Malaysia. Maka sebagai gambaran awal, kandungan bab ini ada 5, sama seperti terkandung dalam buku yang tuan-tuan dah ada tu, iaitu pertama adalah evolusi dan pengglobalan teknologi. Kedua, tentang konsep hubungan manusia dan teknologi. Dan yang ketiga, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Keempat, ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Dan yang terakhir, tentang isu-isu semasa ICT. Tuan-tuan, kita bercakap tentang evolusi dan pengglobalan teknologi. Dalam bahagian pertama, rukun negara, yang mana menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, ada dicatatkan untuk membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Kalau kita lihat evolusi teknologi dan ICT di Malaysia ni dah berkembang lama, tuan-tuan. Sebagai contoh, tuan-tuan boleh Google nama Dr. Muhammad Awang Lah, yang telah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia, tuan-tuan, melalui internet. Di mana? Di Makmal Universiti Melaya pada tahun 1983. Yang mana kemudian tahun 89 kita membina rangkaian komputer Malaysia, Renkom. 1991 kita dah ada jaring dan sebagainya. Maka tuan-tuan, kalau kita lihat bahawa terdapat beberapa ciri-ciri masyarakat yang bermaklumat. Kalau menurut kepada Ahmad Azman, yang menggariskan 3 ciri-ciri masyarakat yang bermaklumat, iaitu masyarakat tersebut kaya dengan maklumat yang dijadikan tunjang atau pemacu pada perkembangan produk dan perkhidmatan. Kemudian masyarakat tersebut adalah masyarakat yang proaktif dan inovatif dalam penjanaan pengetahuan. Dan masyarakat itu juga sangat bergantung pada teknologi maklumat dan komunikasi, serta akan memanfaatkan infrastruktur teknologi. Manakala kalau kita lihat dari segi konsep hubungan manusia dan teknologi, kita akan melihat bahawa ICT sering dilihat sebagai alat yang mempercepatkan banyak urusan manusia. Namun dalam masa yang sama, ICT juga boleh menjadi punca kepada beban kerja pada orang yang tidak menguasai teknologi baru. Tambah pula dengan mungkin beban hidup sebab tuntutan kerja 24 jam dan sebagainya. Maka tuan-tuan, apa yang perlu kita ambil adalah
sekalipun terdapat kesan-kesan negatif terhadap penggunaan ICT, tetapi dalam konteks dunia pada hari ini, tentunya penggunaan ICT memang perlu dan tak dapatlah kita elakkan, sebab banyak manfaat yang boleh kita guna pakai. Maka etika dan peradaban dalam penggunaan ICT sangat penting. Pertimbangan kebaikan dalam penggunaan ICT perlu dibentuk untuk mewujudkan persekitaran yang harmoni. Tuan-tuan, banyak pelbagai etika penggunaan ICT boleh kita tengok. Jadi apa yang penting adalah bagaimana kita selepas kita mengetahui, kita menterjemahkan sebagai bukti, sebagai penghayatan kita dalam kehidupan seharian. Kalau kita lihat di negara kita ni banyak kawalan ICT, tuan-tuan. Jangan main-main. Bila setiap apa yang kita tulis dalam social media dan sebagainya adalah tertakluk kepada undang-undang. Kita ada Akta Hasutan 1948, kita ada Akta Fitnah 1957, kita ada Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, kita ada Akta Penyiaran 1988, macam-macam ni, tuan-tuan. Jadi, maka hakikat yang dapat kita ambil adalah ICT ini berperanan, berpeluang, berkemampuan jadi tapak tumpuhan kesepaduan nasional. Sebab melalui ICT, saya dan tuan-tuan dapat meneroka, dapat mengenal serta memahami cara hidup dan budaya masyarakat lain. Maka kita juga perlu mengambil pertimbangan bahawa terdapat banyak isu-isu semasa juga berkaitan ICT, seperti isu-isu pendidikan, isu-isu moral dan etika. Maka ICT, bagi kesimpulan, tuan-tuan, ICT ini adalah realiti kehidupan masa kini. ICT telah digerakkan dengan betul, mampu menjadi ejen untuk membuat kebaikan yang terbaik. Malahan ICT juga dalam sudut pandang yang lain seringkali pula disalahguna. Maka seharusnya ICT diurus dengan penuh beretika untuk meneraju peradaban manusia masa hadapan, khususnya di Malaysia. Tuan-tuan, rasanya setakat itu sahaja. Boleh saya call semula lah kot kawan saya tadi. Jumpa lagi, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Bye.